Al-ikhlasu amalun min a'malil qulub bal huwa fi muqaddimatil a'malil qalbiyah lianna qabul al-a'mali la yatimmu illa bih wal maqsud bil ikhlasi iradat wajhillahi ta'ala bil amal wa tasfiyatuhu min kulli shawbin dhatiyyin aw dunyawiyyin fala yanba'ithu lil amali illa lillahi ta'ala wad daril akhirah ولا يمازج عمله ما يشوبه من الرغبات العاجلة للنفس الظاهرة أو الخفية. Sudah jemaah tuan-tuan yang dikasihi semua. Apa ni? Ambil satu kitab. Kita baca sebuah kitab yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qardawi mengenai apa ni, kita belajar mengenai ikhlas, ya, sifat ikhlas. Maknanya kita baca kitab tasawuf lah, ya, kita baca kitab tasawuf. Baik, disebut al-ikhlasu amalun min a'malil qulub. Ikhlas ni adalah satu amal, satu kerja, tapi kerja ni tidak dengan tangan, tidak dengan mata, tapi dia dengan hati. Kerja hati, amal hati. Maknanya kita kena ingat Allah Ta'ala dia kira balasan dia nak tengok daripada kita ialah amalan kalau kita bawa nak masuk lubang kubur. Dan amalan tu kita jangan nampak amalan ni semaya puasa hak luar ni. Tak. Dia kata amalan ni termasuklah amalan hati. Kita duduk saja, duduk cokoh lepas ngorek ni, kita duduk cokoh atas masjidnya jalan kau duduk pala. Kalau kita faham amalan tu amalan kaki, amalan tangan, tak jalan lah, ada duduk cokoh. Ada kita panggil, kalau boleh pala pun pala duduk cokoh, duduk salah. Jawab dia tidak. Kenapa? Kerana amalan dalam agama ni termasuklah hak duk main dalam hati. Semua gerakkan kerja dari hati tu, kalau dia kita panggil gerak kepada Allah, pala tu jalan. Walaupun kita duduk lama 2-3 jam dak cokoh saja-saja, tapi gerak hati. Kenapa? Kerana amalan hati. Jadi dia kata ikhlas yang merupakan sifat besar kita ngaji sokmo ni. Duduk ngaji mana pun tok guru akan cakap mengenai ikhlas. Kalau kita duduk ngaji sekolah universiti ni, dia tak ada ikhlas. Ada. Kalau tak ngaji agama ni boleh kata tak ada ikhlas. Hak mana boleh buat duit, akan jadi. Hak mana boleh buat bangunan tinggi, boleh buat naik kereta, boleh beli kereta, dia kira tak apalah, asalkan boleh gerak atau boleh hidup molek. Ikhlas tak ikhlas tu dia tak ajar di universiti. Tapi dalam agama ni dia duduk nombor 1. Kalau banyak-banyak nak ngaji gapo pun, nak ngaji sains, nak ngaji matematik, nak ngaji agama, Quran, hadis, dia kena start dengan ikhlas. Maknanya ikhlas ni adalah merupakan satu tajuk besar dalam agama kita yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa ni, Dr. Yusuf Qardawi dia sebut ikhlas ni termasuk dalam amalan hati. Dan bila kita sebut amalan hati ni bagi tak nampak lah. Bila tak nampak ni, orang yang tahu ikhlas tak ikhlas tu Tuhan dia sendiri dengan Tuhan. Ada. Dan Tuhan dia sendiri pun nak boleh kau tahu dia ikhlas tu pun, dia kena ngaji. Gapo dia ikhlas? Hak Allah Taala tu dia tahu sok mudah. Dia Tuhan sebab dia je ukur. Adapun manusia, maka dia tak boleh nak kata orang ni ikhlas, orang ni tak ikhlas. Bab entah aku tahu. Kalau dia kata aku tahu tu, dia nawak. Maknanya dia baca hati orang. Paling tinggi kita boleh kata nampak dia ikhlas. Nak kita tengok tok guru ngajar dengan cara hidup dia, aku yakin ada pada pengerti aku rasa dia ni ikhlas di sisi Allah. Boleh lah, main rasa lah kita. Tok guru tu ikhlas semua kita tak tahu. Kalau kita nak baca, aku yakin, aku nampak benar. Tu ngarut kita. Cek kita ni tak ngaji gapo ikhlas. Bahawa ikhlas ni bagi hati, dan bagi hati ni bagi Allah Taala tak wi konsep. Tak wi kita jatuh hukum. Tak wi jatuh hukum. Kecuali dengan hak kita nampak luar. Cuma benda tu timbul lah. Benda hak dalam hati ikut mana pun dia akan timbul luar. Mula-mula tak nampak, lepas tu dia nampak lah.
Mula-mula aku ingat dia ikhlas, tapi tengok keperangan aku luar tu, nampak dia tak ikhlas. Mungkin ukur di hati, ukur di perangan luar, dia terhasil daripada hati. Cuma makan masa dia akan tengok. Aku nampak dia tak ikhlas, tapi tengok duk main 2-3 bulan, duk main depan aku tu, nampak dia ikhlas. Kenapa? Kerana perangan luar tu wujud. Maka dia jadi tanda hak bagi dalil. Amalun min a'malil qulub. Dia kata satu amal daripada amal-amal hati. Kalau dalam hati ni tidak ikhlas saja, banyak perkara kita akan ngaji. Sifat-sifat hak wujud dalam hati, yang sifat ni akan dapat pahala kalau dia jalan lillahi ta'ala, jalan kerana Allah. Ikhlas, tawadhu', tawakal. Dah bagi dalam syukur, duk saja. Ada orang saja tapi mangguk, wasuh dia belakang agah, duk saja tapi agah, tak dipahala, tapi duk saja tu syukur, dia ingat nikmat Tuhan, terima kasih ya Allah, Allah banyaknya rezeki, banyaknya mutul aku, duk main hati, duk kecek sore, kita duk bersyukur pada Allah Ta'ala. Ini kita panggil amalan hati. Amalan hati yang tak payah berjalan, dia akan gerak, kita akan dapat pahala. Cuma dia sebut kita nak ngaji macam ni ikhlas. Bal huwa fi muqaddimatil a'malil qalbiyah. Kata Dr. Qardawi, bahkan dia kata kalau mengaji ikhlas ni, mengaji bab ikhlas diajak oleh Rasulullah, mu akan dapati bahawa dia ni berada pada muqaddimah. Tak boleh nak mengaji sifat lain kalau ikhlas tak ada. Nak ngaji ikhlas dulu, barulah boleh gerak. Tawakal Tuhan kena ada ikhlas. Nak tawaduk pun kena campur sifat ikhlas. Kerana dia ni jadi pemula kepada segala amalan. Amalan hati dia kita akan tengok. Bahkan amalan luar pun gantung pada kita sembahyang. Allahu Akbar. Nampak luar maya molek, cukup dekat. Tapi kalau tak start dengan ikhlas, tak ada mukadimah nak ikhlas, dia jadi rosak. Kenapa? Li'anna qabulal a'mali la yatimmu illa bih. Kerana qabul Allah Ta'ala ni tak terima satu amalan, tak akan sepenuh semua amalan kita buat akhirat tu, agama, ibadat ni. Kita panggil semaya, puasa, zikir, selawat, ataupun amalan dunia, kita buat kerja lah, cari rezeki, didik anak. Semua ni dia kata Tuhan terima tak terima tu, 24 jam amalan kita dalam hidup sehari tu, dia kata Tuhan tak akan terima amalan kita tu, tak akan sepenuh kecuali disertai dengan sifat ikhlas. Wal maqsudu bil ikhlasi iradatu wajhillah bil amal wa tasfiyatuhu min kulli syawbin zatiyan aw dunyawi. Dan dia kata ikhlas ni apa dia? Takrif dia. Ikhlas ni apa? Dia kata ikhlas ni ialah nak kepada Allah. Perasaan hati, perasaan nak cari Allah. Aku buat benda semuanya kerana Allah Ta'ala, bil amal, dengan amalan. Nak tapi tak ada amalan. Nak ikhlas. Macam kita ngaji malam ni, ngaji kita royak ikhlas, Allah bagusnya. Kita pun rasa nak ikhlas, tapi tak ada. Nak saja. Nak syukur pun tak, mikir ingat Tuhan pun tak, tapi nak ke syurga. Suruh ikhlas nak ke syurga. Tak. Syarat dia kata nak kepada Allah dengan buat kerja. Tak buat kerja tak jadi, nak saja. Wa tasfiyatuhu min kulli syawbin dzatiyyin au dunyawi. Dan membersihkan ikhlas tersebut daripada sebagai campuran kehendak nafsu ataupun dunia. Di antara kita panggil ikhlas ni, kot bahasa Melayu kita gak, orang Melayu panggil tulus. Tulus, bersih, kosong. Kalau bekah apa ni syaubin, kalau bekah tu dia kena kosong. Kosong tak ada gapo. Dia ada so je. Ada gapo, ada air. Air kosong. Campuran dia gapo? Gula, garam, warna. Tak siap ni. Kalau nak air tu air satu je. Dia tak boleh campur benda lain. Itu maksud. Jadi ikhlas ni dia kata maksudnya ialah nak kepada Allah, duduk dalam hati nak pada Allah, dia tak campur dengan nak benda lain. Nak benda lain tu nak kehendak diri ataupun kehendak dunia. Kita akan tengok apa ni lebih kurang maksud. Maknanya nak nafsu kita nak. Kita ni mayan nak, tapi nak suruh juga. Nak suruh orang kata kita ni warna. Campur dah tu. Ada.
Kita sembahyang tentu dah nak pahala. Hak ni asal. Orang tak sembahyang kalau tak sel kepala. Semua orang sembahyang nak kepala. Tapi hak rasaknya ialah kerana dalam sembahyang tu juga dia harap dia boleh cerita dunia. Dia boleh cerita dia. Jadi bila campur dua tu, nak orang tengok, nak suruh apa ni, nak suruh macam-macam lah kita panggil kehendak dunia ni. Bila campur 2, 3, 4, dia kau rosak. Dia start dengan 2, rosak dah 3, 4, 5 campur belakang. Jadi dua apa ni takrif ikhlas. Pertama, dia mesti sebut Allah, nak Allah, kemudian Allah ni tak boleh campur. Baru jadi ikhlas. Fala yanba'ithu lil amali illa lillahi ta'ala wad daril akhir. Maka dia tak boleh bangkit, dia tak boleh bangun, dia tak boleh bergerak. Seseorang itu tak boleh bergerak untuk buat satu kerja kecuali dia bangun tu, dia nak buat satu kerja tu, nak makan, nak minum, nak maya, semua kerja dia nak buat tu, nak berjalan ke, dia kena bangun kerana Allah, aku buat ni kerana Allah, ataupun nak kepada hari akhirat. Bagi hak tu janji. Dia kita tengok sebut kata Allah tu Allah Taala sahaja kau. Kalau nak pahala lagi mana? Saya maya nak pahala. Maknanya cap Allah Taala pun nak, pahala pun nak, syurga pun nak. Boleh ke tak lagu tu? Dia kata boleh. Kerana hak ni hak Tuhan suruh berlaku. Tu maksud hak Tuhan suruh berlaku. Maknanya Tuhan ayat dah. Kalau nak ke aku mu akan dapat pahala. Bila mu dapat pahala mu boleh syurga. Mu boleh jumpa Nabi. Jadi kita ni Allahu Akbar tu nampak berlaku. Nampak pahala, nampak syurga, nampak nak duduk sekali dengan Nabi, nak duduk saing dengan malaikat. Tu kita panggil itu termasuk dalam ikhlas. Kerana itulah Allah Taala suruh untuk kita dapat dia di hari akhirat. Jadi dia kata ikhlas tak akan berlaku kecuali pertama hendaklah kerana Allah Taala ataupun kita akan ngaji hari akhirat. Dia sebut wala yumaziju amaluhu ma yashubuhu minar rawabati al-ajilati lin nafsi. Dia tak campur ataupun wala yumaziju amalahu ma yashubuhu minar rawabat. Dia tak campur amalan dia dengan sebagai campuran daripada kehendak-kehendak nafsu. Daripada kehendak-kehendak nafsu. Az-zahirati sama ada hak jelas, mana hak nampak, mana orang nampak. Setengah-setengah tu dia buat. Orang derma. Orang menderma. Kadang-kadang kita hak tengok, kita nampak dah dia ni nak usaha. Ada. Nampak dia naik di atas. Nampak dia ambil gambar. Nampak dia sebut nak pula saya derma banyak ni. Kita kata dia ni nampak nak nama, nak suruh masuk sahabat. Belum. Sekali lagi nak suruh masuk sahabat, ambil gambar. Ada misalnya. Hak ni hak nampak. Hak ataupun al-khafiyah tak nampak. Orang nampak dia tu. Dia pun senyap-senyap ataupun orang tak nampak lah dia kita panggil sedekah senyap. Tapi dalam hati dia tu ada. Di hati dia tak ada lagi. Kalau kita ngaji ni dia wujud seorang. Tengok aku. Orang lain widermo tunjuk belakang. Aku seorang ya. Widermo orang lain tak nampak. Dia rasa dia seorang ya bisa. Dia main wujud kita panggil. Capur dah tu. Capur dia rasa wujud. Nak nunjuk atas diri dia sendiri. Tak tunjuk ke orang tapi dia tu rasa akulah hebat sekali. Rosak juga. Kita panggil hak sebut saat ni asasnya lillah dan jangan capu. Capu untuk diri ataupun untuk orang. Nak suruh aku ni nak suruh orang saya ke bini aku. Aku ni nak suruh orang saya ke anak aku. Tak boleh. Tak panggil. Kita akan ngaji panjang dia akan sebut. Kita ngaji hak kemucuk dulu. Min iradati maghnamin. Jadi dia kata kehendak-kehendak nafsu ni sama ada nak barang, ada nak barang kita 10 ya ni harapkan boleh bolehlah projek depan hari aku boleh tupai. Ada tu yang ni ada. Ataupun ada syahwat. Kehendak syahwat nafsu dia sendiri. Ataupun mansibin ataupun pakar, nak pakar ataupun harta, au syuhrah ataupun nak suhu, au manzilatin fi qulubil khaqi ataupun nak dapat tempat dalam hati makhluk Allah. Nak dapat tempat, nak suruh orang ni hormat, nak suruh orang sayang, nak suruh orang tengok dia ni pemurah. Ni semua kita panggil kehendak-kehendak hak atas dunia, hak kait dengan dunia,
hak nafsu kita nak, semua ni dia panggil campuran-campuran yang merosakkan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala.